Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bersama dengan Cikgu Aisyah lagi dalam kelas Matematik Tambahan tingkatan 5 KSSM. Masih lagi dalam bab 2 pembezaan. Kita sambung daripada video yang lepas. Masih lagi dalam standard kandungan 2.1, had dan hubungannya dengan pembezaan. Tapi video kali ini kita bincangkan standard pembelajaran 2.1.2 iaitu menentukan terbitan pertama suatu fungsi f(x) melalui pembezaan dengan prinsip pertama. Sebelum kita teruskan dengan pembezaan prinsip pertama ni, kita tengok dulu pengetahuan sedia ada murid-murid. Tengok dalam slide kita ada lengkung y sama dengan x kuasa 2. Kemudian pada atas lengkung tersebut ada satu titik A, iaitu titik yang berkoordinat 2, 4. Kemudian terdapat satu garis lurus yang melaluinya dan melalui titik T pada koordinat 3, 8. Jadi garis lurus AT ini merupakan tangent kepada lengkung y sama dengan x kuasa 2 ni. Sebagaimana yang kita telah pelajari, untuk mencari kecerunan bagi suatu garis lurus, tangent ni kan dia kata garis lurus AT merupakan tangent. Jadi untuk mencari kecerunan suatu garis lurus, formulanya ialah y2 tolak y1 per x2 tolak x1 kan. Ini semua sudah tahu. Ini semua dah tahu kan. Okey. Sebenarnya y2 tolak y1 ini merupakan perubahan y. Manakala x2 tolak x1 tu merupakan perubahan x. Macam mana kita nak tahu? Kita tengok sekejap lagi. Itu dia. Delta y ini mewakili perubahan pada y. Iaitu tengok tu daripada titik A ke titik T, y dia 4 jadi 8. Jadi berapakah perubahan y? Nak dapat perubahan y itu kita kena 8 tolak 4, dapatlah perubahan y dia ialah 4. Betul tak? Manakala delta x mewakili perubahan x. Jadi kita nak tahu daripada 2, x dia 2 tu kan, kepada t jadi 3. Jadi apakah perubahan x? 3 tolak 2 dapat 1. Maka kecerunan garis lurus AT yang mana dia adalah merupakan tangent kepada lengkung y sama dengan x kuasa 2 itu, nak dapatkan kecerunan dia, kita kena gunakan formula mencari kecerunan garis lurus lah. Sebab tangent memang garis lurus. Jadi formulanya ialah y2 tolak y1 per x2 tolak x1. y2 ialah 8, y1 ialah 4. x2 ialah 3, x1 ialah 2. Jadi daripada sini pun kita dah nampak 4/1. Maka jawapan ataupun kecerunan garis lurus AT ialah 4 yang kita perolehi. Kan? Kesimpulan daripada ini, untuk mencari kecerunan tangent bagi suatu lengkung ialah dengan mencari perubahan y per perubahan x. Kita baca sikit sudut informasi daripada buku teks. Simbol delta x dibaca sebagai delta x yang mewakili tokokan kecil dalam x. Tadi cikgu cakap perubahan x, betul tak? Maksud dia kat sini, bila dia kata tokokan kecil dalam x, maksudnya perubahan ini, perubahan dia ialah 1, betul tak? Jadi daripada 2, dia tokok tu maksudnya tambah. Daripada 2, dia tambah dengan 1, terhasillah 3. Begitu juga dengan simbol delta y dibaca sebagai delta y yang mewakili tokokan kecil dalam y. Sekarang kita punya delta y kita ialah 4. Perubahan kita tadi 4 kan? Jadi maksud dia tokokan kecil tu tambahan sedikit. Tambahan dalam y. Y kita tadi yang asal ialah 4. Tambah dengan 4 ini
terhasillah 8. Okey, faham ya? Kita perhatikan perkara yang kedua, iaitu bagaimana suatu garis itu menjadi tangen kepada suatu lengkung. Okey, dalam slide terdapat lengkung Y sama dengan X kuasa 2 dengan 2 titik di atas lengkung, iaitu B, koordinat X, Y dan C, koordinat X tambah delta X dan Y tambah delta Y. Okey, ini yang kita dah terangkan tadi. Cikgu dah terangkan tadi, X tambah delta X itu akan menjadi X yang kedua. Okay? Dan Y tambah delta Y menjadi Y yang kedua. Okay. Kita buat eksperimen. Kita gerakkan C. Okay. Katakan kita gerakkan C daripada kedudukan asal kepada kedudukan C1. Okay. Bila kita gerakkan, maksudnya perubahan X ataupun delta X menjadi lebih kecil. Okay. Maksudnya C bergerak ke kiri. Okay. Perubahan Y juga akan menjadi lebih kecil ya. Kita gerakkan lagi C kepada kedudukan C2. Lebih ke kiri. Apa berlaku pada perubahan X ataupun delta X? Hampir tiada jarak. Jadi dia menghampiri sifar. Okay, macam tu Okey. Daripada eksperimen tadi didapati dengan menggerakkan titik X ke kiri, maka delta X ataupun perubahan X semakin mengecil dan menghampiri sifar. Daripada C1 ke C2 tadi, dia semakin menghampiri sifar. Okay, apabila C berada atas B, itu tak ada lagi kan? Okay, anggapkan daripada kedudukan C2 tu dia gerak lagi ke kiri, maka dia akan berada di atas titik B. Bila dia berada di atas titik B, maka delta X menjadi sifar. Okay, maka ketika inilah garis lurus ini menjadi tangen sebab dia tidak ada dua titik di atas lengkung lagi. Dia hanya tinggal satu titik. Okay, kesimpulan daripada ni, bagi lengkung Y sama dengan Fx, fungsi kecerunan tangennya pada sebarang titik boleh ditentukan dengan mencari delta Y per delta X. Maksudnya perubahan Y per perubahan X dengan had delta X menghampiri sifar. Okay, kita boleh sebut had delta Y per delta X apabila delta X menghampiri sifar. Okay, ini dia tadi. Had delta Y per delta X ataupun had perubahan Y per perubahan X apabila perubahan X menghampiri sifar. Okay, apa dia? Okay. Benda ni disebut sebagai terbitan pertama bagi fungsi terhadap X. Okay, simbolnya ialah dy dx. Maka, sekali lagi, perubahan Y per perubahan X, okay, dengan had itu, delta X menghampiri sifar, ia adalah dy per dx. Okay. Baca sikit tip pintar daripada buku teks. Dy per dx bukanlah bermaksud dy bahagi dengan dx. Okay? Macam yang kita belajar dalam pecahan tu, per tu bermaksud bahagi. Tapi dy per dx bukan bermaksud bahagi. Okay, dy per dx merupakan simbol bagi had delta y per delta x apabila delta x menghampiri sifar. Okay, secara amnya, proses untuk menentukan fungsi kecerunan dy per dx atau terbitan pertama bagi suatu fungsi y sama dengan fx dengan menggunakan idea had. Okay. Idea had delta y per delta x apabila had dx menghampiri sifar. Okay. Idea ini
disebut sebagai pembezaan dengan prinsip pertama. Okay, kita dah perkenalkan tadi kan. Okay. So, nak cari dy dx. Kita bincangkan contoh 3 daripada buku teks. Okay, cari dy dx dengan menggunakan prinsip pertama. Bila disebut macam ni, cari dy dx dengan menggunakan prinsip pertama bagi setiap fungsi y sama dengan fx yang berikut. Kita gunakan idea had. Okay. Kita bincangkan yang pertama dulu. A, y sama dengan 3x. Okay. Ini cara dia menggunakan cara persamaan serentak. Okay. Ini untuk persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, kita tambahkan y dan x dengan tokokan kecil masing-masing. Okay, contohnya, jenis y tambah dengan delta y. Okay, menjadi titik y yang kedua. Sama dengan 3x tambah dengan delta x. So, x itu menjadi titik x yang kedua. Dan bila macam ni, kita kena kembangkan terlebih dahulu. Y tambah delta y sama dengan 3x tambah 3 delta x. Okay. Maka ini adalah persamaan kedua kita. Macam persamaan serentak, kita akan hapuskan apa yang kita boleh hapuskan. Tengok macam ni, keadaan ni kita buat 2 tolak 1. Persamaan 2 tolak persamaan 1. Okay, persamaan 2 tolak persamaan 1. Kita buat sebelah sini. Okay. Y tambah delta y sama dengan 3x tambah 3 delta x tolak persamaan pertama y sama dengan 3x. Itu dia. So, apa hasilnya? Y dengan y confirm terhapus. 3x tolak 3x pun hapus. Maka yang tinggal ialah delta y sama dengan 3 delta x. So, delta x ni akan dibawa ke sebelah menjadi delta y per delta x sama dengan 3. Okay. Maka, yang kita nak cari tadi ialah dy per dx. So, dy per dx ialah had perubahan y per perubahan x apabila delta x menghampiri sifar. Okay. Delta y per delta x ni adalah yang kita dah cari tadi, iaitu nilainya 3. So, sama dengan had delta x menghampiri sifar 3. Okay, dekat sini tiada delta x kan. Jadi, oleh kerana tiada delta x, maka jawapannya memang 3. Dy per dx sama dengan 3. Okey, kita bincangkan contoh B. Y sama dengan 3x kuasa 2. Seperti tadi, kita jadikan dua persamaan. Persamaan pertama ialah y sama dengan 3x kuasa 2. Contoh B. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua adalah apabila persamaan tersebut ditambah dengan tokokan kecil. Y tambah delta y sama dengan 3x tambah delta x kuasa 2. Okey. Yang kuasa 2 ni kita perlu kembangkan terlebih dahulu. 3 x kuasa 2 tambah 2x delta x tambah delta x kuasa 2. Okey. Dan yang 3 ni juga perlu dikembangkan. Dia akan jadi 3x kuasa 2 tambah 3 2, 6. 6x delta x tambah 3 delta x kuasa 2. Okey. Ini terhasillah persamaan yang kedua. So, persamaan kedua tolak dengan persamaan yang pertama. Okey. Y tolak dengan y. Habis. 3x kuasa 2 tolak dengan 3x kuasa 2. So, apa yang
tinggal ialah delta Y sama dengan, ini yang tinggal dengan ni, 6X delta X tambah 3 delta X kuasa 2. So, delta X ada di dua-dua ni. Kita boleh faktorkan dia. Keluarkan delta X. So, tinggal 6X tambah 3 delta X. Okay. Delta X yang telah dikeluarkan ni tadi boleh bawa ke sebelah, akan terhasil delta Y per delta X. Sama dengan tinggal 6X tambah 3 delta X. So, kita dah ada delta Y per delta X. Maka, dy per dx, ni kan dia punya ni tadi, punya idea dia tadi, dy per dx ialah had delta Y per delta X apabila delta X menghampiri sifar. Okay, delta Y per delta X ni, apa yang kita dah kira tadi, yang ni, gantikan semula, had delta X menghampiri sifar, 6X tambah 3 delta X. Okay, sama dengan 6X. Ni delta X ni menghampiri sifar, maksudnya kita akan masukkan ke dalam delta X. Tambah 3, kosong. Iaitu dy dx, dy per dx sama dengan 6X. Okay, ini jawapan dia. Seterusnya kita bincang contoh yang ketiga. Y sama dengan 3X kuasa 3. Okey, untuk yang C, Y sama dengan 3X kuasa 3. Okey, ini kita jadikan dia persamaan yang pertama. Untuk persamaan kedua, kita jadikan Y dan X tu ditokok. Okey, Y tambah delta Y sama dengan 3X tambah delta X kuasa 3. Macam mana kita nak kembangkan X tambah delta X kuasa 3? Kita kena pisahkan terlebih dahulu. Jadikan dia X tambah delta X yang kuasa 1. Dan satu lagi X tambah delta X kuasa 2. Jadi 1 dengan 2 akan jadi kuasa 3. Kemudian baru kita kembangkan yang kuasa 2 terlebih dahulu. X tambah delta X. X kuasa 2 tambah 2X delta X tambah delta X kuasa 2. Okay, ini macam yang kita buat dekat atas. Okay, lepas tu baru kita kembangkan yang ni, bracket kuasa 1 ni. 3 masih ada di luar. X darab X kuasa 2 jadi X kuasa 3. X dengan 2X jadi tambah 2X kuasa 2 delta X. X dengan delta X kuasa 2. Kemudian baru kita kembangkan delta X tambah X kuasa 2 delta X tambah 2X delta X kuasa 2. Delta X dengan delta X kuasa 2 jadi delta X kuasa 3. Okey. Baru kita kembangkan 3. Okey, 3X kuasa 3 tambah 3 darab 2 jadi 6X kuasa 2 delta X tambah 3X delta X kuasa 2 tambah 3X kuasa 2 delta X tambah 6X
delta X kuasa 2 tambah 3 delta X kuasa 3. Nak pemudahkan yang dalam ni terlebih dahulu pun boleh. Nak kembangkan dulu pun boleh. Kemudian baru pemudahkan. Okey, yang ni. Sekarang kita tengok. X kuasa 3 tak ada. Dia satu sahaja. Jadi 3X kuasa 3. 6X kuasa 2. 3X kuasa 2. Jadi 9X kuasa 2 delta X. Yang ini delta X kuasa 2 dengan delta X kuasa 2 kat sini. 3 tambah 6. So, tambah 6X delta X kuasa 2. Dan yang tinggal sekarang 3 delta X kuasa 3. Okey, seterusnya. Kita dah dapat Y tambah delta Y sama dengan ni sepanjang-panjang ni kan. Jadi persamaan ni adalah persamaan yang kedua. Okay, jadi yang selepas 2 tolak 1. Okay, 2 tolak 1 maksudnya yang satu cuma Y dengan 3X kuasa 3. Jadi bila 2 tolak 1, Y tolak dengan Y. Dan 3X kuasa 3 tolak dengan 3X kuasa 3. So akan tinggal delta Y sama dengan 9X kuasa 2 delta X tambah 6X delta X kuasa 2 tambah 3 delta X kuasa 3. Okey. Ada delta X, delta X, delta X. So kita akan keluarkan delta X. Keluarkan delta X. 9X kuasa 2 tambah 6X delta X tambah 3 delta X kuasa 2. Jadi delta X ini akan dibawa ke sebelah. Buat sebelah tepi. Delta Y per delta X sama dengan 9X kuasa 2 tambah 6X delta X tambah 3 delta X kuasa 2. Maka keluarkan idea tadi. Dy per dx adalah had delta Y per delta X apabila delta X menghampiri sifar. Delta Y per delta X adalah yang kita perolehi tadi. Sama dengan had delta X menghampiri sifar. 9X kuasa 2 tambah 6X delta X tambah 3 delta X kuasa 2. So, apabila delta X menghampiri sifar, so ini kita akan gantikan dengan sifar. Yang ini juga kita akan gantikan dengan sifar. Dy per dx sama dengan 9X kuasa 2 tambah 6X darab sifar tambah 3 darab sifar. Apa jadi? Ni of course habis. Jadi tinggallah 9X kuasa 2. Okay. Jadi dy per dx jawapannya 9X kuasa 2. Okay. Jangan risau dengan perjalanan yang panjang ni sebab dia ibarat membina rumah yang bermula daripada tapak asas. Okey, lepas tu dinding-dinding, lepas tu atap. Barulah terhasil satu rumah yang cantik, simple je. Okey, perjalanan dia panjang kan? Nak dapatkan jawapan cuma 9X kuasa 2. Okey.
Bila tengok jalan panjang-panjang tu, dah ada yang rasa nak garu kepala. Dah ada yang rasa, oh, pembezaan, delta, apa tu, hard, apa tu. Okay, just jangan panik. Memang jalan dia macam panjang, tapi sebenarnya benda tu mudah saja. Kita gunakan kembangan macam biasa kita buat, cuma dia ada delta saja kan. Okay. Lepas tu berkenaan dengan delta pula, kita gunakan konsep kecerunan garis lurus pun kita dah belajar tahun lepas masa tingkatan 4. Yang kita nak cari kecerunan garis lurus. Perubahan Y dan perubahan X tu adalah delta. Jadi semua benda ni sebenarnya dah dipelajari. Kita cuma kembangkan saja. Okey. Jangan putus asa. Kalau rasa-rasa masih tak faham, just ulang balik, tonton video, tengok balik step by step. Kali pertama tengok. Kali pertama tonton. Memang rasa macam tiba-tiba rasa crowded otak. No. Sebenarnya kena tengok berulang kali baru boleh absorb lah. Okay. Kemudian jangan terus rasa nak give up sebab subtopik ataupun video yang seterusnya nanti akan lebih mudah daripada yang sekarang. Dia tak complicated sangat. Okay? Jadi kalau dah berputus asa daripada awal, nanti yang mudah nanti dah terlepas. Okay? So jangan putus asa.